Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita dapat menyambung siri pengajian kita di dalam kitab Marhaban Ya Ramadan, pengajian yang dijalankan setiap pagi daripada asatizah yang pelbagai. Mudah-mudahan kita mendapat kefahaman yang baik berkaitan hukum hakam puasa, dan ibadat puasa kita dijadikan ibadat yang bukan hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi ibadat yang menjadi bekalan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Hari ini kita masuk ke halaman 135. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Faedah 6. Hukum masuknya air ke dalam telinga tatkala mandi bagi seseorang yang sedang berpuasa. Apa hukumnya kalau ketika kita mandi air masuk ke telinga kita? Adakah batal puasa kita? Maka di sini disebutkan masuknya air ke dalam telinga tatkala mandi wajib atau mandi sunat. Maksudnya mandi yang dituntut syarak. Bagi seseorang yang sedang berpuasa, hukumnya adalah tidak membatalkan puasanya, kerana kesempurnaan mandi tidak didapatkan kecuali dengan membasahi daun telinga. Jadi kalau kita mandi, kita punya bahagian sini perlu kita cuci, bersihkan, basahkan sehingga ada air yang masuk ke dalam. Maka ketika itu ia tidak membatalkan, kerana yang kita lakukan adalah perkara yang dituntut oleh syarak. Berbeza kalau perkara itu tidak dituntut oleh syarak. Baik. Kemudian faedah 7. Hukum menggunakan kosmetik tatkala puasa. Boleh ke ustaz kalau saya nak pakai makeup ketika puasa? Batal ke puasa saya? Menggunakan alat kosmetik bagi seorang wanita yang sedang menjalankan puasa hukumnya adalah boleh dan tidak membatalkan puasa, kerana kosmetik itu dipakai di bahagian luaran, bukan dipakai di bahagian dalaman, kerana hanya sebatas pada bahagian kulit, yakni tidak masuk ke dalam tubuh. Akan tetapi yang lebih utama adalah tidak menggunakan alat kosmetik kecuali setelah terbenamnya matahari atau sebelum masuknya waktu subuh. Kenapa pula kalau nak pakai lepas sebelum subuh ataupun lepas maghrib? Nak pakai cantik-cantik ni waktu siang lah. Maka kerana dua sebab. Yang pertama, dikhawatirkan akan timbul syahwat atas dirinya atau orang memandang. Bila kita pakai cantik-cantik ni, orang yang melihat akan tertarik, maka akan menyebabkan menaikkan ataupun menimbulkan syahwat orang lain. Sedemikian juga boleh menimbulkan syahwat pada diri kita. Sebagai contoh dalam masalah berwangian. Kalau kita berwangian pada waktu sedang berpuasa, ia juga merupakan sebab-sebab naik ataupun timbulnya nafsu. Yang kedua, hal tersebut tidak pantas, yakni tidak layak dilakukan bagi orang yang sedang ibadah. Kerana ketika ibadah yang kita inginkan adalah pandangan Allah, bukannya pandangan makhluk. Orang bila buat umrah sebagai contoh, dia meninggalkan segala solekannya dan sebagainya, kerana yang diinginkan adalah pandangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Hukum menggunakan balsam atau ubat gosok tak kala berpuasa. Balsam ni kira balm lah. Balm yang ada bau angin tu untuk buang angin dan sebagainya. Hukum menggunakan balsam atau ubat gosok bagi seseorang yang sedang berpuasa wajib atau berpuasa sunat. Hukumnya adalah boleh. Ustaz nak pakai minyak angin ni Ustaz, nak bagi bau dia, bau lega kepala. Ustaz nak pakai lotion contohnya, ataupun nak pakai minyak urut, adakah boleh digunakan ketika mana berpuasa? Jawapannya adalah boleh dan tidak membatalkan puasa, kerana ia hanya sebatas bahagian kulit. Ia tidak melalui manfaz maftuh disebutkan, rongga-rongga yang terbuka. Mana ada orang masuk minyak ikut hidung, masuk ikut mulut dan sebagainya. Seperti mulut, lubang kemaluan dan lain sebagainya. Tu ada sebut. Kemudian faedah 9, hukum menggunakan obat penghenti kebiasaan merokok tak kala berpuasa. Ustaz nak puasa ni, kalau merokok ni saya pakai ubat untuk halang dan juga tahan diri saya daripada merokok, boleh tak? Menggunakan obat penghenti kebiasaan merokok bagi seseorang yang sedang berpuasa. Ni waktu dia puasa lah. Kalau dia pakai sebelum azan subuh ataupun lepas azan maghrib, tak ada masalah lah, sebab tak ada isu. Hukumnya adalah sebagai berikut. Jika hanya berupa obat yang ditempelkan di belakang leher seperti nikotin patch, maka hukumnya adalah boleh. Jadi saya pun tak pasti juga dalam masalah ni. Apa, kena tanya orang yang merokok, apa ubat yang digunakan untuk tahan diri daripada merokok ketika berpuasa. Jadi disebut ada dua. Kalaulah ubat tu ubat yang macam tambah-tambah koyok tu je, jadi tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dia sebatas kulit. Kalau disebut di sini dia macam tambah koyok lah, tak batal puasa. Tapi dia kata apa? Kalau ubat tu diminum, contoh Ziran Blue, ada jenama dia ni, maka hukumnya adalah tak boleh. Sebab apa? Sebab dia masuk ke dalam rongga. Dan jika ubat tersebut tetap diminum, maka hukum puasanya batal dan wajib diqadha. Faedah 10, berpuasa akan tetapi tidak menunaikan solat fardu. Ada orang, Ustaz puasa, Ustaz tak larat lah Ustaz, baring je, sembayang pun tertinggal. Adakah saya sembayang ataupun saya puasa? Mana boleh pilih, dua-dua kewajipan. Tu satu yang kita kena ingat. Ada orang ingat, Ustaz macam mana ni, saya nak puasa ke saya nak sembayang? Kalau puasa tak larat sembayang Ustaz, baring je. Jadi tengok, seseorang berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi di sisi lainnya dia tidak menunaikan salat fardu, tak sembayang zuhur, asar, maghrib, isyak ni, maka perincian hukumnya sebagai berikut. Apa yang dikenakan ataupun apa yang terjadi pada dirinya. Kalau dia tak solat sebab dia ingkar kewajipan solat, wal-iyazubillah. Ada orang kata, solat memang waktu ni tak ada ni, iaitu menyatakan bahawa hukum solat fardu tidak wajib, maka dia dihukumi kafir, wal-iyazubillah. Kerana perkara solat itu ma'lum minad-din bidarurah, dah diketahui secara umum dah, tak perlu kaji-kaji, dah jelas. Dan seluruh amalan ibadatnya dihukumi tidak sah. Buat ibadat-ibadat lain habis semua tak kira. Sedekah ke, puasa memang dah tak puasa tadi, zakat lah, semua tak. Termasuk puasanya juga dan juga ibadah-ibadah yang lain. Sebab apa? Sebab dia mengingkari. Dia tinggal solat sebab ingkar. Jika dia tidak solat fardu kerana rasa malas untuk melaksanakannya, maka dia dihukumi fasik. Wajib baginya bertaubat dan mengqadha solat ditinggalkan. Dia puasa tapi sembahyang tidak. Apa hukumnya? Jatuh fasik. Sembahyang kena qadha. Puasanya sah tak? Sah. Tapi kalau yang pertama tadi, puasa pun tak sah. Sebab dia meninggalkan solat kerana ingkar pada kewajipan. Berbeza dengan sebab malas.
Jadi sebab itu bila mana berlaku dalam masalah ni ataupun apa-apa masalah lain, di sini kita perlu lihat betapa telitinya para ulama dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Kita tak boleh tengok orang tak semayang terus jatuh kafir. Kita tak boleh tengok orang tak puasa terus kata kafir. Kena tengok dulu kenapa yang dia tak puasa, kenapa yang dia tak solat. Maka para ulama sampai keluar, kalau dia macam ni jadi macam ni, kalau macam ni jadi macam ni, kalau macam ni jadi macam ni. Bukannya semua orang dihukumi dengan satu hukum. Inilah keluasan fiqh dan inilah rahmatnya agama kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah 11, adab tatkala melihat hilal. Adab tatkala melihat hilal. Dianjurkan bagi seseorang yang sedang melihat hilal bulan Ramadan. Apa dia hilal? Hilal tu adalah anak bulan. Anak bulan. Dan bulan-bulan lainnya. Pada malam pertama untuk membaca doa berikut ini. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, was salamati wal islam, wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah. Allahu Akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka khaira hadha syahr wa a'udzu bika min syarril qadari wa syarril mahsyar. Tu doa setiap kali awal bulan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat keamanan dan keimanan, keselamatan dan juga taufik pada jalan yang Allah cintai dan redai. Dan kita minta kebaikan pada bulan ini dan kita minta dijauhkan daripada keburukan dunia dan keburukan di mahsyar. Kemudian kita baca hilalu khairin wa rushdin amantu billadhi khalaqak alhamdulillahilladzi dhahaba bisyahr wa jaa bisyahr. Bisyahr ni sebut nama bulan, maknanya alhamdulillahilladzi dhahaba bisyahri Ramadan contohnya. Tu jadi kita tambahlah dalam buku-buku kita tu wa jaa bisyahri Ramadan, dan datang dengan bulan Ramadan. Kemudian membaca surah Al-Mulk, ni pada malamnya. Kemudian menggosokkan lisannya dengan giginya. Kerana diriwayatkan oleh salafus salih, barang siapa yang mengamalkannya maka giginya tidak akan putus. Ni mujarrab, perkara mujarrab oleh para ulama. Jadi itu beberapa persoalan berkaitan dengan al-iftar, berbuka dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ni kesimpulan dan faedah-faedah dalam bab berbuka puasa. Sekarang kita masuk ke halaman 139, dah masuk ke satu bab yang lain. Jadi sebenarnya bab puasa telah selesai. Cerita tentang puasa dah selesai dah. Sekarang kita akan masuk berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita akan lihat dalil terdapatnya Lailatul Qadar. Dah kita sebutkan dalam perbahasan sebelum ini oleh asatizah kita. Pada malam bulan Ramadan ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadr Allah sebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan Lailatul Qadar tu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa lama ni 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Lebih daripada umur kita lagi. Lafaz Lailatul Qadar ada dua. Satu sebut Lailatul Qadri, ada sebut Lailatul Qadari. Ada Lailatul Qadri, ada Lailatul Qadari. Lailatul Qadar hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahawa Lailatul Qadar hanya dikhususkan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Allah ta'ala wahaba li ummati lailatal qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum.
Jadi istimewanya Lailatul Qadar ini, ia adalah hadiah daripada Allah kepada umat baginda Nabi. Sebab tu kita kena berebut-rebut. Orang-orang sebelum kita tak dapat semua perkara ni, tetapi Allah kurniakan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada umatku malam Lailatul Qadar dan tidak memberinya kepada umat sebelum mereka. Sebahagian ulama yang lain juga menjelaskan bahawa malam Lailatul Qadar juga terjadi pada zaman sebelum Nabi, akan tetapi hanya dikhususkan kepada para Nabi. Jadi ni istimewa jadi umat baginda Nabi. Sampai kita sebut Nabi Musa alaihissalam mohon kepada Allah nak jadi umat baginda Nabi. Kita yang sudah dapat jadi umat baginda Nabi mensia-siakan waktu tersebut. Itu satu perkara yang merugikan. Sebab dinamakannya Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan sebagai Lailatul Qadar? Iaitu kerana kedudukannya sangat tinggi dan agung. Sedangkan sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa sebab dinamakan Lailatul Qadar kerana Allah Ta'ala telah menentukan seluruh perkara untuk para hamba-Nya pada malam tersebut. Malam itu telah ditakdirkan segala ketetapan kepada seluruh hamba-Nya, kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar sebagai berikut. Apa kelebihan Lailatul Qadar ni? Apa keutamaan Lailatul Qadar yang kita nak kejar sangat ni? Yang pertama disebutkan amalan Lailatul Qadar yang dilakukan pada malam lebih afdal daripada 1000 bulan. Ni kita selalu ulang-ulang. Malam ni kalau buat amalan, pahalanya lebih daripada ibadat 1000 bulan. Terlihat kejadian alam ghaib bagi para hamba yang diberi izin untuk melihatnya. Banyak kebesaran Allah yang dipertontonkan kepada hamba-Nya yang terpilih pada malam Lailatul Qadar. Juga disebut faedah, spermanya orang kafir tidak akan menjadi janin jika dia berhubungan badan pada malam tersebut. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Sekarang ni dalam kitab ni kita dah boleh baca cepat-cepat dah. Dia bukan perbahasan hukum fiqh sangat. Maksudnya bukan detail berkaitan hukum hakam, tetapi ia berkaitan dengan apa yang terkait dengan puasa. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Ni kalau kita nanti dah masuk waktu ataupun dah masuk bulan Ramadan, dah tentu kita nak cari Lailatul Qadar. Maka ini tanda-tanda yang ada. Tak mestinya ada. Bila sebut tanda-tanda, maka bukannya mesti tanda ni ada. Kadang-kadang tanda yang lain. Suhu pada pagi harinya dalam keadaan sedang, yakni tidak panas dan tidak dingin. Sinar mataharinya pada pagi harinya lemah kerana tertutup oleh para malaikat. Jadi yang pertama, cuacanya tak panas tak sejuk. Yang kedua, sinaran mataharinya kelihatan lemah. Sebab apa? Sebab malaikat naik turun pada malam tersebut. Yang ketiga, air laut menjadi tawar pada malam Lailatul Qadar. Jangan kita pergi rasa pula tiap-tiap malam. Oh, hari ni tawar buat pengumuman dalam Facebook. Bukan. Kan kita sebut segala tanda-tanda malam Lailatul Qadar Allah perlihatkan kepada orang-orang terpilih. Jadi kadang-kadang kita tak dapat, orang lain dapat. Kadang-kadang orang lain tak dapat, kita dapat. Kalau Allah pilih kita, maka itu satu nikmat lah. Itu satu nikmat. Maka disebutkan para ulama menjelaskan bahawa hikmah mengetahui tanda-tandanya setelah berlalunya malam Lailatul Qadar ada dua. Jadi apa faedahnya? Kita dapat tahu lepas berlaku Lailatul Qadar. Kan kita sebut Lailatul Qadar kan malam. Lailatul Qadar malam. Pagi esok kita tengok keadaan mendung. Maka kita pun kata, oh malam tadi malam Lailatul Qadar.
Habis apa faedahnya tahu sekarang? Tak boleh buat apa-apa dah. Para ulama kata ada faedah. Apa faedahnya? Yang pertama, dianjurkan untuk tetap bersemangat dalam beribadah pada pagi harinya. Katalah malam tadi Lailatul Qadar, bila kita bangun pagi ni kita tengok, oh tanda-tanda Lailatul Qadar semalam ni tinggi ni, kuat ni. Jadi apa tujuannya? Kita makin bersemangat nak buat ibadah walaupun dah di siang hari. Sebab apa? Sebab disebutkan apa yang Nabi sebut, arba'un layalihinna ka ayyamihin wa ayyamuhunna ka layalihinna yubirullahu fihinna al-qasam wa ya'tiqu fihinna an-nasam wa yu'tir al-jazila laylatul qadri wa sabahuha wa laylatu arafata wa sabahuha wa laytun nisfi min sya'bana wa sabahuha wa laylatul jumu'ati wa sabahuha. 4 dari malam-malam hari kedudukannya adalah sama dengan siang-siang harinya, dan siang-siang harinya sama dengan malam harinya. Allah mengabulkan sumpah hambanya, membebaskan hambanya dari neraka dan memberi pahala yang besar. Bila? Malam Lailatul Qadar dan pagi harinya. Jadi hukum malamnya macam siang, antaranya malam Lailatul Qadar. Jadi kalaulah kita melihat tanda-tanda Lailatul Qadar itu pada siang hari esok tu, maka teruslah bersemangat melakukan ibadah kerana ia dihukumi sebagai malamnya. Ni kena ambil faedah. Ni faedah yang sangat besar bagi semangat kita lagi nak buat ibadat. Itu yang pertama. Jadi apa faedah lagi kalau kita tahu pagi tu baru tahu malam tadi Lailatul Qadar? Sebagai penanda aras untuk bulan ataupun tahun akan datang. Tahun akan datang, jadi kita akan buatlah sungguh-sungguh lagi. Sebab apa? Sebab kita dah tahu. Tengok dalam Nihayatul Muhtaj Al-Imam Ramli, disebutkan faidatu ma'rifati sifatiha ba'da fautiha ba'da tulu'il fajri. Apa faedah kita tahu Lailatul Qadar siang hari tu? Tentang dah berlaku pada malamnya. أنه يسن اجتهاده في يومها كاجتهاده فيها وليجتهد في مثلها من قابل بناء على عدم انتقالها. Supaya pada siang hari pun kita bersemangat macam malam. Kemudian bagi semangat juga untuk tahun depan, kita jadikan itu sebagai satu point ataupun waktu untuk kita mendapat malam Lailatul Qadar pada tahun-tahun yang akan datang. Baik. Seterusnya, ketetapan waktu terjadinya Lailatul Qadar. Bila berlaku Lailatul Qadar ni? Dekat sini kita akan tengok para ulama bagi formula pada kita, dengan formula yang pelbagai. Jadi kita kena pegang ni formula-formula ni supaya tidak terlepas kita bulan Ramadan. Yang paling baik, benar, hidupkan sepanjang bulan. Kalau kita hidupkan sebulan Ramadan, insya-Allah kita jumpa. Tapi tak mampu, jadi ikut formula orang-orang soleh. Sebahagian besar para sahabat Nabi dan Imam Syafi'i berpendapat bahawa Lailatul Qadar terjadi pada malam yang tidak tertentu, pada malam tertentu dan tidak berubah setiap tahunnya. Imam Syafi'i kata dia stick satu hari je, dia tak berubah. Malam bulan tahun ni 21, tahun depan 23, tahun depan 25, tahun depan 27, tak. Itu satu pandangan. Pandangan kedua, Imam Malik dan juga Imam Ahmad, Imam Nawawi, Imam Muzani menyebutkan Lailatul Qadar terjadi pada malam berbeza-beza pada setiap tahun. Jadi ada dua pandangan. Bila yang terjadi, waktu terjadinya Lailatul Qadar ini berbeza mengikut pandangan para ulama. Yang pertama, Sayyidina Ali kata bila? 19 Ramadan. Imam Syafi'i kata bila? Lailatul Qadar terjadi 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, iaitu pada malam 21 atau malam 23, sebagaimana yang diriwayatkan oleh baginda Nabi. Jadi di sini kita dapat beberapa tarikh, 19, 21, 23. Ibnu Mas'ud berpandangan Lailatul Qadar berlaku pada 17 Ramadan.
Kerana 17 Ramadan berlakunya nuzulul Quran. Nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Sayyidina Anas bin Malik berpandangan bahawa Lailatul Qadar terjadi pada malam pertama dalam bulan Ramadan. Ada yang berpandangan awal bulan. Ulama mazhab Maliki berpendapat Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, iaitu pada malam 27 Ramadan. Ni kebanyakan pegangan para ulama. Kalau di Mekah Madinah, kalau malam 27 masjid penuh, tak ada siapa yang keluar. Semuanya menghidupkan malam 27. Imam Hasan Al-Basri berpendapat bahawa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam yang kedua, iaitu dari 11 sampai 20. Imam Ghazali dan sebahagian ulama lain berpendapat Lailatul Qadar terjadi pada waktu yang berbeza-beza, sesuai dengan hari masuknya. Ni boleh guna kaedah ni. Kita boleh ambil pandangan-pandangan tadi, juga kaedah Imam Ghazali. Kerana apa? Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, sejak aku guna kaedah yang Imam Ghazali bagi ni, aku tak pernah terlepas Lailatul Qadar. Tu kata Imam Hasan Al-Basri sejak dia balik. Jadi apa? Kalaulah dia sesuai hari masuknya bulan Ramadan, iaitu pengertian jika hari pertama masuknya bulan Ramadan. Jadi kalaulah hari Ramadan itu pertama, satu Ramadan, Rabu ataupun Ahad, maka Lailatul Qadar berlaku 29 Ramadan. Kalau hari Isnin 21, kalau Selasa dan Jumaat 27, kalau Khamis 25, kalau Sabtu 23. Tu dia punya sifir. Nanti kita tengok bila berlakunya satu Ramadan. Bulan tahun ni satu Ramadan hari apa? Siapa tahu? Boleh tulis dekat situ. Siapa yang tahu? Kalau dekat kalender kita, satu Ramadan tu bila? Bila satu Ramadan? 15 Ahad 22. Hari Ahad 29 hari Ahad. Jadi boleh jadi ianya berlaku pada hari Isnin ataupun Selasa. Sebab 15 hari Isnin, salah. 15 hari Isnin, 22 hari Isnin, 29 hari Isnin. Jadi kalau 29 hari je, hari Selasa adalah satu Ramadan. Ataupun hari Rabu satu Ramadan. Jadi kalau Selasa maksudnya 27 Ramadan. Kalau Rabu 29 Ramadan. Tu kalau mengikut Imam Ghazali. Jadi 27 atau 29. Kita kena lebih lah bersemangat tu, bulatkan tu untuk tahun ni tu. Paling-paling kurang, kalau tak larat sepanjang tahun, sepanjang bulan, ambil formula Al-Imam Al-Ghazali. Juga kalau boleh hidupkan juga malam-malam yang disebut oleh para ulama ni. Maka kita tengok poin dekat situ. Imam Hasan Al-Basri kata, semenjak aku masuk usia baligh, aku belum pernah meninggalkan Lailatul Qadar dengan menggunakan kaedah Imam Ghazali ni. Sampai para ulama tulis syair. Kenapa tulis syair, Ustaz? Lagi susah nak ingat. Orang Arab senanglah. Bila tulis syair dia senang hafal. Ya sa'ili an Lailatul Qadri allati fi 'ashri Ramadan al-akhir hallat, fa innaha fi mufradatil 'ashri tu'rafu min yawm ibtida'i asy-syahri. فبالأحد والأربعاء التاسعة وجمعة مع الثلاثة السابعة. Ahad dengan Rabu 29, Jumaat dan Selasa 27. Wa in badal khamis fal khamisah. Kalaulah pada hari Khamis maka 25. Wa in bada bisabti fathalisah. Kalau Sabtu pada 23. Wa in badathnaini fahyal hadi. Kalau hari Isnin 21. Hadza ani sufiyaz zuhadi. Ini daripada orang-orang sufi yang zuhud. Kemudian ada kaedah lain lagi. Sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa Lailatul Qadar terjadi berbeza-beza sesuai hari masuknya bulan Ramadan, dengan pengertian jika hari pertama masuk bulan Ramadan adalah Jumaat,
maka 29, Sabtu 21, Ahad 27, Isnin 19, Selasa 25. Jadi kalau ikut kiraan kita Rabu 17, 25 atau 17. Kalau ikut tahun ni punya bulan Ramadan, punya 1 Ramadan. Sebahagian ulama merangkum kaedah di atas dalam Mutiara Syairnya. Tu ada himpunan untuk kita ingat tarikh-tarikh bulan, tarikh-tarikh malam berlakunya Lailatul Qadar. Amalan pada malam Lailatul Qadar. Apa yang dianjurkan untuk kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Ini penting. Amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, disunnahkan pada malam Lailatul Qadar untuk memperbanyak amal ketaatan. Bila masuk malam Lailatul Qadar, maka tambahkan kita punya ibadah. Salatnya, zikirnya, salawatnya, kesemuanya ditambah dengan membaca salat sunat, baca Al-Quran, selawat kepada Nabi, dan juga memperbanyak doa untuk diri sendiri dan kaum muslimin. Di antara doanya adalah sebagai berikut. Jadi bila malam Lailatul Qadar, banyakkan doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, mohon keampunan kepada Allah, daripada Allah yang maha pengampun lagi maha pemurah. Tengok, an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Daripada Sayyidatuna Aisyah, beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku melihat malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Maka beliau berkata kepadaku, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu doa yang kita banyak ulang, terutama bila berbuka puasa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Tu kita doa kalau kita pada waktu berbuka. Kenapa? Doa waktu berbuka puasa mustajab. Jadi pada malam Lailatul Qadar, Nabi ajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, banyakkan diri kita memohon keampunan. Tu poin dia. Agar dengan keampunan kita memperoleh keredaan. Keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar sangat besar. Di antaranya adalah diampuni dosanya yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang hidupkan malam Lailatul Qadar, Allah akan kurniakan keampunan pada dirinya. Kadar paling sedikitnya dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan melaksanakan salat maghrib dan isyak secara berjemaah, dan juga niat akan melakukan salat subuh secara berjemaah. Ni ambil poin ni dan usahakan ajar anak-anak kita, kata sekurang-kurangnya menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan melaksanakan salat isyak dan subuh secara berjemaah. Maka disebutkan apa? Man sallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqadiya syahru Ramadan faqad akhadha min lailatul qadri bihadhin wafir. Barang siapa yang salat maghrib dan isyak secara berjemaah sampai selesainya bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan bahagian dari malam Lailatul Qadar dengan ukuran yang besar. Jadi usahakan maghrib, isyak, subuh jangan ditinggalkan salat berjemaah. Kemudian kita masuk sikit lagi, kita habiskan bab ni. Adab-adab bagi seseorang yang melihat terjadinya Lailatul Qadar. Kalaulah kita Allah rezekikan melihat Lailatul Qadar, apa kita nak buat? Tulis di Facebook ke? Bagi tahu orang ke? Atau macam mana? Disunnahkan bagi yang melihat ataupun mengetahui terjadinya Lailatul Qadar untuk banyak berdoa dengan penuh keikhlasan.
dan tidak mengkhabarkannya kepada orang lain kerana ada beberapa hikmah. Tengok. Yang pertama, melihat Lailatul Qadar merupakan suatu kekeramatan. Maka sebaiknya kekeramatan tersebut tak ditunjuk pada orang lain. Takut riak dan sebagainya. Agar seluruh waktu digunakan untuk beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Jangan sibukkan dengan yang lain. Sibuk nak update lah, sibuk bagi call kawan-kawan. Tapi kalau kita nak kejut ahli keluarga, ya kejut, hidupkan malam. Cuma tak perlu syarah, meh, jom pergi tengok air jadi kerah lah, air jadi tawar lah. Sebab itu yang Allah berikan kepada kita, bukan kepada orang lain. Tapi nak menyuruh mereka beribadah, itu dianjurkan. Kemudian, agar tidak menimbulkan sifat hasud di hati orang lain yang tidak senang dengan kenikmatan yang Allah kurniakan kepada seseorang. Jadi, kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, jangan tulis di Facebook, jangan tulis di Instagram. Kerana apa? Likulli ni'matin hasud. Di setiap nikmat itu akan ada orang yang merasa tidak senang dengannya. Kemudian, perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai masalah bilakah seseorang dapat memperoleh keutamaan pada malam Lailatul Qadar. Dekat bab yang seterusnya, bagaimana memperoleh keutamaan pada malam Lailatul Qadar. Tengok, sebahagian ulama berpendapat seseorang dapat memperoleh keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar jika dia telah diberi nikmat oleh Allah untuk melihat malam Lailatul Qadar. Sebahagian ulama lain berpandangan dia akan mendapat keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar meskipun telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala melihat Lailatul Qadar ataupun tidak. Jadi di sini, adakah orang yang mendapat pahala Lailatul Qadar kalau dia diperlihatkan tentang berlakunya Lailatul Qadar pada malam tersebut? Maknanya kalau dia nampak tanda-tanda Lailatul Qadar, barulah dia, kalau dia nampak tanda-tanda Lailatul Qadar, barulah dia dapat pahala Lailatul Qadar. Ataupun kalau dia tak nampak tanda-tanda, tapi dia kebetulan beramal pada malam tersebut, dia dapat. Para ulama berbeza pandangan, dan kita berpegang pada pandangan yang kedua ni, kebiasaannya. Walaupun seseorang tak melihat tanda-tandanya, tetapi dia beramal pada malam tersebut, maka tetap diberikan padanya pahala Lailatul Qadar, mendapat Lailatul Qadar. Dan terakhir, tingkatan keutamaan waktu malam. Para ulama menjelaskan mengenai tingkatan keutamaan waktu malam. Yang pertama, malam Lailatul Qadar. Hal ini menurut pendapat ulama, sedangkan ulama lain menyebut bahawa malam lahirnya Rasulullah lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Malam kedua, malam Isra' dan Mi'raj. Para ulama sebut malam Isra' dan Mi'raj itu mulia, lebih mulia pada sisi Nabi. Maksudnya apa? Kalau pada sisi Nabi, malam apa yang paling mulia untuk Nabi? Malam Isra' dan Mi'raj, kerana bertemu dengan Allah. Tapi kalau kita, malam Lailatul Qadar. Ketiga, malam Arafah. Keempat, malam nisfu Sya'ban, malam Jumaat. Yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Adapun malam-malam lain, yakni selain yang disebutkan di atas, maka kedudukannya adalah sama dengan malam selainnya, dan tingkatan ini adalah untuk para umat baginda Nabi. Adapun untuk peribadi Rasulullah, maka malam Isra' dan Mi'raj merupakan paling utamanya malam, kerana pada malam tersebut baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan sambung lagi berkaitan dengan puasa sunat ataupun puasa 6. Ada perbahasan puasa 6, ada perbahasan i'tikaf, ada perbahasan solat sunat witir. Juga ada beberapa perbahasan lagi, salat tarawih, juga zakat fitrah,
juga hari raya. Tu tajuk-tajuk yang masih lagi berbaki. InsyaAllah tak lama lagi lah, InsyaAllah akan dikhatamkan oleh para asatizah kita. Wallahu alam. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.